Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kuantiti fisik dan unitnya. Di akhir pelajaran ini, murid-murid dapat mengenal pasti dan menggunakan unit kuantiti fisik, mengenal pasti simbol dan nilai simbol imbuhan dalam pengukuran, serta murid dapat menukar unit kuantiti fisik. Apakah kuantiti fisik? Kuantiti fisik adalah sifat fisik yang boleh diukur dan dikira. Contohnya, kita boleh menyukat suhu, jadi suhu adalah kuantiti fisik. Kita boleh menyukat panjang, jadi panjang adalah kuantiti fisik. Kita boleh menyukat jisim, jadi jisim adalah kuantiti fisik. Kuantiti fisik ada 5, iaitu panjang, masa, jisim, arus elektrik, dan suhu. Apakah kuantiti fisik, unit SI dan simbolnya? Jadi dekat sini terdapat 5 kuantiti fisik, iaitu panjang, jisim, masa, suhu, dan arus elektrik. Unit SI bermaksud adalah sistem internasional. Maknanya unit ini digunakan di antarabangsa. Jadi untuk panjang adalah meter dan simbolnya adalah M kecil. Jisim kilogram, simbolnya kg. Masa saat, simbolnya adalah S kecil. Suhu Kelvin, simbolnya adalah K besar. Dan arus elektrik, unit SI dia adalah ampere, simbol dia adalah A besar. Okey, unit SI ini amat penting. Kepentingan unit ampere dalam kehidupan adalah memudahkan ahli saintis berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Dan ia juga menyebabkan tiada masalah kekeliruan dan ketidakseragaman unit. Terusnya kita belajar tentang pertukaran unit kuantiti asas. Dekat sini adalah nombor-nombor atau nilai yang sangat besar. Contohnya ada giga, mega, kilo dan seterusnya. Jadi imbuhan ini digunakan untuk memudahkan kita menulis nilai sesuatu dengan kaedah bentuk piawai yang mudah dan ringkas. Okey, di sini terdapat beberapa imbuhan. Imbuhan yang pertama adalah giga. Okey, giga mempunyai 10 kuasa 9. Kalau awak nak mudah ingat, 9 mewakili bilangan kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 kosong. Ini bermaksud 10 kuasa 9. Dan simbol dia adalah G besar. Mega ada 6 kosong di sini. Jadi 10 kuasa 6. Simbol adalah M besar. Begitu juga dengan kilo. 10 kuasa 3 sebab ada 3 kosong di sini. Kemudian desi, kosong di 1, nilai di 0,1. Ini bermaksud nombor ini kurang dari 1. Apabila nombor itu kurang dari 1, kita kena letak kuasanya menjadi negatif. Jadi berapa bilangan kosong kat sini? 1. Jadi 10 kuasa negatif 1. Senti, 10 kuasa negatif 2. Jadi awak tengok bilangan kosong supaya mudah untuk kita mengingat. Contohnya mili ada 3 kosong, jadi 10 kuasa negatif 3. Okey, dan seterusnya. Jadi daripada sini kita boleh tahu bahawa daripada giga ke nano, maka nilai dia daripada besar ke kecil. So giga lebih besar daripada mega, mega lebih besar daripada senti, senti lebih besar daripada nano. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Okey, apabila kita menaik daripada bawah ke atas, maka nilai dia semakin besar. Nilai dia semakin besar.
iaitu kecil ke besar. Jadi di sini murid-murid boleh tahu bahawa nano lebih kecil daripada senti, senti lebih kecil daripada mega, mega lebih kecil daripada giga. Ya. Jadi imbuhan, bentuk piawai, simbol dan nilai murid-murid kena tahu dan hafal. Seterusnya, okey, di sini kita hendak menukarkan unit kuantiti asas daripada kilogram kepada gram. Okey, mudah saja. Okey, kita tahu bahawa kilogram lebih besar nilainya berbanding dengan gram. Jadi apabila kita tukarkan daripada kilogram ke gram, maka kita kena darab 1000. Kenapa 1000? Sebab 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sebaliknya, apabila kita hendak menukarkan gram kepada kilogram, kita kena bahagi 1000. Okey. Jadi kita tahu bahawa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Okey. Jadi kita darabkan sahaja 1/5 darab 1000. Okey. 1/5. Kemudian kita gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali. Okey. Kemudian tempat yang di atas ni kita bubuh kosong. Jadi jawapan dia adalah 1/5 kilogram sama dengan 1500 gram. Ya. Kalau kita darab, kita kena gerakkan titik ke kanan. Kalau kita bahagi, kita kena gerakkan titik ke kiri. Okey, seterusnya. Bagaimana kita nak menukarkan 200 gram kepada kilogram? Okey, kita tahu bahawa kilogram kepada gram kena darab 1000 dan gram kepada kilogram kena bahagi 1000. Okey? Okey, kita tahu bahawa 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Jika 200 gram, jadi 200 gram bahagi 1000, ya. Bahagi 1000. So, kosong-kosong ni kita kena hapuskan. Okey, kita kena hapuskan kosong-kosong ni. Okey, hasilnya adalah 2/10 kilogram. Ya. Jadi, oleh kerana dibahagi 10, kita boleh gerakkan titik 1. Titik ni kita gerakkan 1 ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Hasilnya adalah 0.2 kilogram. Seterusnya. Okey, bagaimana kita hendak menukarkan panjang, ya, menggunakan unit ini, ya. Jadi kita tahu bahawa kilometer ke meter kena darab 1000, meter kepada kilometer kena bahagi 1000. Okey, soalan 400 meter sama dengan berapa kilometer? 400 meter sama dengan berapa kilometer? Jadi daripada soalan kita boleh tahu bahawa meter ke kilometer kena bahagi 1000. Okey. Jadi 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi jika 400 meter kena bahagi dengan 1000. Kemudian kosong di atas dan di bawah tu kita kena hapuskan, Kita kena hapuskan. Hasilnya adalah 4/10. Jadi 4/10 kita tukar ke dalam bentuk perpuluhan. Jadi kena gerak 1 ke kiri. Hasilnya adalah 400 gram sama dengan 0.4 kilogram. Contoh lain. Bagaimana kita hendak menukarkan panjang melibatkan meter dan desimeter? Okey. Meter ke desimeter kita kena darab 10 kerana 1 meter sama dengan 10 desimeter. Jadi desimeter ke meter kena bahagi 10. Soalan, 3 meter sama dengan berapa desimeter? Meter ke desimeter kita kena darab 10. Okey. Jadi kita tahu bahawa 1 meter sama dengan 10 desimeter.
Okey, jika 3 meter, maka 3 darab 10. So, jawapan dia adalah 30 desimeter. Okey, contoh lain. Okey, kita tahu bahawa 1 kilometer sama dengan 10,000 desimeter. Dan ya, daripada desimeter kepada kilometer kita kena bahagi 10,000. Okey, soalan 3 kilometer sama dengan berapa desimeter? Kilometer ke desimeter kita kena darab 10,000. Jadi kita tahu bahawa 1 kilometer sama dengan 10,000 desimeter. Jika 3 kilometer, maka kita kena darab 3 darab 10,000 desimeter. Hasilnya adalah 30,000 desimeter. Mudah kan? Okay. Contoh lain. 5 kilometer sama dengan berapa sentimeter? 5 kilometer sama dengan berapa sentimeter? Kita tengok dekat sini. Kilometer ke sentimeter kena darab 100,000. Maka 1 kilometer sama dengan 100,000 sentimeter. Okey, jadi 5 kilometer kita kena darab 5 darab 100,000 sentimeter. Ya. Dan jawapan dia adalah 500,000 sentimeter. Contoh lain. 200 milimeter sama dengan berapa kilometer? Jadi milimeter ke kilometer kena bahagi 1 juta. Ya. Jadi kita bahagikan 1 juta 200 milimeter bahagi 1 juta. Okey, jadi yang kosong-kosong kita hapuskan. So hasilnya adalah tinggal 2 ni, oleh kerana dibahagi dengan 10,000, terbagi 10,000, maka kita perlu gerakkan titik ke kiri sebanyak 4 kali. Ya. Sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Sebab ada 4 kosong di sini. Okey. Kemudian, ya. Jadi kat sini adalah titik perpuluhan dia. Ya. Maka jawapan dia adalah 0.0002 kilometer. Jadi, murid-murid kena ingat kalau bahagi titik perpuluhan, kalau bahagi, maka awak kena gerak ke kiri. Kalau darab, maka titik perpuluhan tadi awak akan gerakkan ke kanan. Okey? Seterusnya, masa. Kita tahu bahawa 1 jam sama dengan 60 minit. So, kalau kita nak tukar jam ke minit, kita darab 60. Begitu juga dengan minit ke saat, kita kena darab 60. Okey, kalau daripada saat ke jam, maka kita akan bahagi 60. Minit ke jam, kita akan bahagi 60. Okey, soalan. 2 jam sama dengan berapa minit? 2 jam sama dengan berapa minit? Jadi kita kena darab 60. Ya, 1 jam sama dengan 60 minit. Maka 2 jam sama dengan 2 darab 60 sama dengan 120 minit. Okey. Seterusnya. Okey, menukarkan 20 minit kepada jam. Jadi minit lebih kecil daripada jam, maka kita perlu bahagi. Okey. Jadi 1 jam sama dengan 60 minit. 20 minit sama dengan 20 bahagi 60. Ya. Sebab minit ke jam kena bahagi. So hasil dia adalah 0.3 jam. Okey. Soalan, 2 jam sama dengan berapa saat? Ya. So, kita tahu kat sini bahawa 1 jam sama dengan 60 darab 60 saat. Ya. Okey, jadi jika 2 jam, maka kita darablah. 2 darab 60 darab 60 sama dengan
7.200 saat. Moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.